Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin membangkitkan tentang satu peristiwa yang sangat-sangat mengesankan, iaitu sebuah KK Mart telah dibaling dengan bom molotov koktail. Maka lajulah orang-orang yang tertentu menuduh pihak-pihak pelampau khawarij yang buat kerja. Betul ke macam tu? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua tahu tentang kontroversi KK Mart dan juga berkenaan dengan stokin kalimah Allah itu. Di mana saya tidaklah berniat untuk menceritakan daripada awal. Semua dah tahu, dah masak sangat dah cerita ni masalahnya kan. Dan secara asasnya, semua pihak bersetuju bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat melampau. Dan ketika ini telah difahamkan betapa KK Mart dan juga vendor itu telah pun dihadapkan ke mahkamah, telah pun dibacakan pertuduhan ke atas mereka. Dan difahamkan juga pihak KK Mart sedang berkira-kira untuk menyaman vendor yang telah membekalkan stokin tersebut atas alasan telah mencemarkan reputasi KK Mart selaku sebuah pasaraya yang mesra untuk semua pelanggan dan macam-macam lagi. Jadi berkenaan dengan hal itu kita serahkan pada mahkamah lah. Saya tak nak masuk campur. Kita harapkan perbicaraan yang adil seadil-adilnya. Dalam masa yang sama juga, memang terdapat gesaan daripada pelbagai pihak supaya jangan boikot KK Mart sebab KK Mart dah minta maaf dan sebagainya. Tetapi apakah patut kita lupakan saja apa yang dilakukan oleh KK Mart dan vendor itu yang telah menggurus perasaan hati orang Islam? Anda cuba tengok sekejap apakah yang telah dibahaskan oleh Teresa Kok dan juga Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man dekat Parlimen baru-baru ini. Yang Muhammad, boleh saya tanya? Dalam agama Islam, dalam bulan Ramadan, selepas seorang meminta maaf, mohon maaf, jadi apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang alim macam yang berhormat terhadap orang yang sudah meminta maaf? Ya, cuma kita harus faham, takkan lepas kita buat, kita minta maaf. Lepas tu buat balik, minta maaf balik. Buat balik, minta maaf balik. Jadi kita harus konsisten supaya tindakan tegas mesti diambil. Ini bukan tujuan, ini dia pun tidak tahu apa yang berlaku dalam terima kasih. Jadi jangan kata dia sengaja. Terima kasih. Saya harap kita mendukung titah Tuan Kuin dan Pertuan Agong supaya bertindak tegas dalam perkara ini. Dekat sini tuan-tuan sekalian, jelas dan nyata Ustaz Tuan kata maaf tetap maaf, tetapi sampai bila? Sebab bila maaf buat lagi, bila maaf buat lagi, bila maaf buat lagi. Sekarang ini memang kita tahu benda ini pertama kali jadi dekat KK Mart, tetapi benda ini bukan kali pertama terjadi per se. Ini diharapkan dapat menjadi pengajaran kepada mana-mana pihak, tak kira KK Mart ke apa-apa ke, supaya lebih sensitif dalam menjaga tentang sensitiviti orang Islam, bahkan mana-mana agama lah. Kita pun tak suka juga anda kata kalau contohlah kan, gambar Buddha dijadikan sebagai slipper, sebagai contoh je kan, ataupun gambar mana-mana dewi Hindu dijadikan sebagai orang kata apa, tapak kaki ke apa-apa ke. Kita tak suka sebab benda-benda itu tidak beradab. Tetapi tuan-tuan sekalian, bukan itu yang saya ceritakan pada anda. Tetapi kejadian baru-baru ini, sebuah KK Mart dekat Bidor telah dilontar bom molotov koktail pada jam 5 pagi dan perkara itu memang betul-betul menggemparkan. Di mana tak pastilah berapa banyak kerugian yang tertanggung oleh KK Mart tersebut. Tetapi macam biasalah bila benda ini terjadi, laju sahaja pihak-pihak yang tertentu yang menunggu bahan untuk menghentam golongan-golongan khawarij ini, laju sajalah mereka katakan bahawa inilah kerja puak-puak khawarij, inilah kerja mereka yang ekstremis dan sebagainya. Nampak tak pelampau-pelampau yang konon-kononnya memperjuangkan Islam, tetapi nampak tak mereka telah melakukan onar dan macam-macam lagi. Laju betul mereka menuduhkan. Tetapi itulah dia. Betul ke benda itu dibuat oleh orang-orang khawarij? Betul ke benda itu dibuat oleh mereka yang pelampau dalam Islam dan macam-macam lagi? Sebab kita takut benda ini cuma satu naratif yang direka-reka untuk mengalihkan beban kesalahan. Elok-elok sekarang rakyat tengah hentam KK Mart kau-kau, tengah hentam vendor jin jancang tu kau-kau, tengah tengok kesalahan itu cuba dialihkan kepada bahu pihak orang Islam sebagai contohnya atas peristiwa yang terjadi ini. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kita kena faham satu perkara tau. Orang-orang Islam dekat negara kita ini, mereka tak bodoh. Mereka tahu mereka ini ibaratnya macam tidak ada kebebasan sangat dekat negara kita. Walaupun negara ini majoritinya umat Islam. Tetapi mereka tahu apa yang mereka buat pastilah akan dicari hinggalah ke lubang cacing. Sedangkan sebut benda 3R pun dah laju kita kena. Orang lain sebut pasal 3R tak berapa kena sangat. Ini kan pula benda yang sebesar baling molotov koktail ini. Lagilah mereka ini tidak akan berani ataupun tidak akan melakukan tindakan yang bodoh untuk berbuat demikian. Dan satu persoalan yang paling besar dekat sini, of course lah KK Mart ini sebagai sebuah kedai sebeneka kan, yang 24 jam pula tu masalahnya,
Of course mereka akan ada CCTV. CCTV ini akan tayang dalam kedai, akan tayang luar kedai. Takkanlah tak ada rakaman CCTV kot. Siapa yang lontar Allah tu mesti ada. Rumah Ngekoham pun ada CCTV kan. Tetapi itulah, macam convenient pula rumah Ngekoham tu, CCTV bahagian tempat depan tu rosak pula ada masa tu kan. Tidak dapat menangkap gambar siapakah yang telah melontar Molotov cocktail itu. Dan menyebut tentang Ngekoham tuan-tuan sekalian. Benda ni kat Perak juga masalahnya kan. Menyebut tentang Ngekoham ini pula tuan-tuan sekalian, kita ingat lagi peristiwa orang telah melontar bom api ke rumah Ngekoham sehingga menyebabkan kebakaran sebuah kereta yang merupakan kereta tak guna oleh Ngekoham. Kereta yang boleh katakan kereta tersadai. Pandai pula lah orang baring bom tu cari kereta tersadai, tak? Ramai juga orang yang menuduh PN masa itu. Yalah, kan masa itu Ngekoham baru saja mengeluarkan kenyataan yang mengguris perasaan umat Islam serta mengguris perasaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bahkan dalam PC beliau pun, Ngekoham seolah-olahnya nak imply bahawa semua ini adalah kerja mereka yang berlawanan dengan beliau. Tetapi tengok-tengok hasil siasatan polis mendapati bahawa yang buat perkara yang tak elok itu ialah Ah Long. Ada kaitan dengan Ah Long. Dan orang itu pun khabarnya telah ditangkap pun dekat Shah Alam. Cumanya tak dengar lagi lah sampai sekarang apa cerita dia. Dah kena hukum ke, kena dakwa ke apa-apa ke. Tak dengar apa-apa lagi masalahnya. Tetapi jelas dan nyata bukan orang PN yang buat. Bukan mereka yang bengang pasal isu orang kata apa berkenaan dengan 3R yang disebutkan oleh Ngekoham tu yang buat. Tetapi dibuat oleh Ah Long. Jadinya kepada anda semualah, tak kira siapa pun kan, tak kira anak papa ke bukan ke, yang duk laju hendak hentam orang-orang Islam konon-kononnya sebagai pelampau, khawarij dan macam-macam lagi, serta menuduh mereka lah yang menjedalang kepada lontaran Molotov cocktail dekat KK Mat Bidor itu, tolong jangan lebih lajak dari laju. Anda kena ingat satu perkara, kita ada pihak polis, biar mereka siasat. Jangan laju sangat hendak menuduh sesiapa. Nanti kalau didapati bahawa benda itu tak ada kaitan dengan khawarij, tak ada kaitan dengan pelampau Islam, anda juga yang malu. Macam hari tu, duk tuduh PN itu, PN ini dan sebagainya, merosakkan harta benda Ngekoham. Tengok-tengok, yang terbukti bukan orang PM yang kerja. Mana ada tu muka orang? Mana tak muka? Nak campak mana? Dalam jamban? Itulah dia tuan-tuan sekalian. Tetapi kita faham, sekarang ini mereka ini ibarat macam tak dapat tanduk, ekor dia pulas. Mereka dah terdesak. Sebab mereka tahu mereka telah ditekan kiri, kanan, depan, belakang. Dan gelombang kebangkitan rakyat tidak boleh lagi diketepikan begitu sahaja. Dan kita faham, mereka sampai satu tahap, macam nak tanya ada soalan ni kat kita kan masalahnya, betul tak? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?